Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana pada kali ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama belajar daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58. Daripada surah Al-Ahzab yang kita belajar ini, insya-Allah kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca ini kita dapat pahala daripada bacaan-bacaan yang kita baca ini. Dalam masa yang sama, Allah kurniakan pada kita ganjaran-ganjaran dalam kita memahami terhadap, kita cuba memahami terhadap ayat-ayat Allah yang telah kita belajar ini sendiri. InsyaAllah kita baca dahulu sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada bacaan yang kita baca daripada Azmatu Suratul Ahzab, kehebatan surah Al-Ahzab ini. InsyaAllah saya akan baca, tuan-tuan ikut bacaan yang saya baca ni. InsyaAllah tuan-tuan tengok ya, ayat-ayat yang kita belajar ni, dan lepas pada itu kita tafsirlah bersama berdasar pada ayat yang kita baca dan kita belajar ini sendiri, insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita semua dengan bacaan-bacaan yang kita baca ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Sekejap ya. Kita ulang balik bacaan. Bukan ayat tersebut, ayat 57. Salah saya baca tadi. Tuan-tuan tengok ulang balik pada ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. 3 ayat yang kita baca pada petang yang baik ini. Start daripada ayat innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasuluhu. Dan sesungguhnya orang yang menyakitkan Allah dan juga menyakitkan Rasulnya. Bagi orang ni, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah laknat pada mereka di dunia dan juga di akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina. Bagi mereka tersebut, Allah telah sediakan azab yang amat hina, menghinakan pada diri dia. Azab yang amat sakit, yang amat menghinakan padanya. Manakala walladzina yu'dzunal mu'minin, dan orang-orang yang menyakitkan orang mukmin pula. Wal mu'minat, dan juga orang mukminat perempuan. Bighairi maktasabu, dengan apa yang, dengan perkataan ataupun perbuatan yang tidak tepat dengan suatu kesalahan yang dilakukan oleh mereka.
orang ni faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang ni akan menanggung satu buhtanan, dia akan menanggung perasaan kecelakaan pada diri dia, kesalahan dalam hidup dia, wa ithman mubina, dan dosa yang amat nyata yang mereka lakukan ini sendiri. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi dengan ayat yang ke-59 yang saya baca tadi. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Sebutlah kepada isteri kamu dan sebutlah pada anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka melabuhkan ke atas mereka ini pakaian-pakaian mereka itu di bawah kepada dada-dada mereka. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Itu tanda untuk dikenali mereka dan jangan sekali-kali kamu menyakitkan hati mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Kerana sesungguhnya Allah ini Maha mengampun lagi Maha belas kasihan dengan hamba-hambanya. Para penonton yang dihormati sekalian, ayat yang kita baca hari ini merupakan ayat di mana Allah mula cerita tentang mengenai perangai-perangai manusia. Perangai-perangai manusia ni, kalau kita hidup di atas dunia ni, dia bukan sekadar dia menyakitkan hati sesama manusia, tidak. Tetapi dia menyakitkan hati sampai peringkat mereka ni, perangai-perangai mereka tu menyakitkan Allah, menyakitkan Rasulullah. Kita kata ada lagi ke orang yang menyakitkan Allah? Banyaklah di kalangan kita ni menyakitkan Allah. Sampai peringkat Allah tegur. Kita kena ingat, bila kita jadi orang mukmin ini, jangan kita ni menjadi orang yang suka menyakitkan orang, menyakitkan Allah, menyakitkan Rasul. Jangan dalam hidup kita ini. Apatah lagi menyakitkan tiga kelompok ni lah. Yang pertama menyakitkan Allah, yang kedua menyakitkan Rasulullah, dan yang tiga menyakitkan hati mukmin-mukmin yang lain, dan juga mukminat-mukminat yang ada ni. Ni perangai manusia lah dalam hidup ni. Ada je perangai yang nak dibuat di kalangan kitanya. Bila kita hidup di atas dunia ni, kita tak puas hati dengan pemberian Allah. Bila kita tak puas hati terhadap pemberian Allah, maksudnya apa dia? Kita sedang menyakitkan Allah. Menyakitkan Allah ni, orang kita dia nampak bahawa dalam hidup dia tak apa nak sakitkan Allah. Kerana bagi dia Allah ni tak nampak. Dan Allah ni tak ada apa-apa pun pada diri dia. Ni perangai di kalangan sebahagian di kalangan kita. Pun demikian, ada di kalangan kita menyakitkan Rasulullah. Membiarkan Rasulullah disakiti. Bila kita biarkan Rasulullah disakiti, maknanya kita sedang menyakitkan Rasulullah. Ini pun perangai yang buruk juga di kalangan kita. Demikian lebih-lebih lagi lah menyakitkan hati orang-orang yang saleh. Orang-orang yang mukminin dan juga mukminat. Ramai di kalangan kita. Walaupun orang ni, kadang-kadang kita tengok orang, dia bukannya Nabi dan juga Rasul pun. Tapi dia ni sentiasa ada yang buat salah. Tentulah orang alim. Tak ada pun orang alim atas muka bumi ni hidup jadi maksum, jadi terpelihara dalam hidup mereka ni. Tapi orang ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ni, kamu kena jaga hati mereka. Jangan sampai disakitkan perasaan mereka tersebut. Sebagaimana kamu kena jaga hati Allah dan juga Rasul. Maksudnya, kamu jangan sampai peringkat Allah ni jadi marah pada diri kamu. Sampai Rasul jadi benci pada kamu. Jangan. Boleh terjadi ke perkara demikian dalam hidup kita? Boleh terjadi. Ramai di kalangan kita ni, dia menyakitkan Allah, menyakitkan Rasul, dan menyakitkan yang disebut dengan hati sesama mukmin. Di kalangan kita. Ayat yang ke-57 daripada surah Al-Ahzab ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut terus, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, dan orang-orang yang menyakitkan Allah dan juga Rasul. Orang yang menyakitkan Allah dan juga Rasul. Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni bagi mereka yang menyakitkan, kita tanya, sakit macam mana? Daripada An-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla
yu'zinani ibn Adam yusabbad dahri wa ana dahr aqlabul lail wan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut, yu'zunani ibn Adam, telah menyakitkan aku daripada anak Adam. Anak cucu Adam ni ada yang menyakitkan aku. Bagaimana dia menyakitkan Allah? Lalu disebut yusabbud dahr. Mereka mencela masa. Di antara cara yang mereka nak menyakitkan Allah ialah mereka mencela masa. Masa yang mereka lalui dalam hidup mereka ni. Mereka sebut, mereka kata apa dia? Rugi je masa ni. Rugi je. Ataupun dia sebut, dia kata apa dia? Aku telah melalui masa ni, tapi aku jadi begini. Dia cela masa. Aku jadi macam ni. Mencela masa yang telah dilalui ataupun keadaan yang dilalui. Sedangkan yasubbud dahr, dia telah mencela masa. Wa ana dahr, sedangkan aku yang menjadikan masa itu. Masa tu aku yang buat. Aqlabul lail wan nahar. Aku menukarkan siang dan juga malam. Maknanya malam dan juga siang ni, pertukaran masa ni siapa yang buat? Allah. Tiba-tiba kamu cela masa. Masa kan ramai mana di kalangan kita disebut menyesalnya lalu waktu mana menjadi muda-muda dahulu. Menyesal, dia kata kerana masa ni lah yang aku jadi macam ni. Dia marah pada masa dalam hidup dia. Sedangkan masa ni, siapa yang buat masa ni? Allah. Kamu sendiri tak pandai nak jaga diri kamu. Kenapa kamu nak cela masanya? Masa tu Allah yang buat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aqlabul lail wan nahar. Aku menukarkan malam dan juga siang. Pertukaran masa ni dalam hidup setiap di kalangan manusia ni, siapa yang tukar masa siang malam ni? Allah. Oleh kerana Allah yang tukar siang dan juga malam, tiba-tiba kamu pergi cela masa tersebut. Cela masa ni. Maknanya, di waktu ini kamunya dalam keadaan yang apa dia? Kamu cela masa siang dan juga malam dalam hidup kamu ini. Maknanya kamu cela siapa? Kamu cela Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku yang buat masa siang dan juga malam ini sendiri. Ini yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Kemudian, demikian juga disebut, Haddatsana Ibrahim bin Sa'id an Ubaidah bin Abi Ra'i'atan al-Khaza' At-Taimi an Abdul Rahman ibn Ziyad an Abdullah bin Mughaffal al-Muzni qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi ashabi la tattakhidhuhum aradan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fayubghiduhum abghadihim wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adallah wa man adallah yushiku an ya'khudhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah fi ashabi. Allah takutlah kepada Allah berhubung dengan sahabat-sahabat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Takutlah pada Allah, takutlah pada Allah dalam urusan dengan bersahabat dengan sahabat-sahabat aku. Janganlah kamu jadikan mereka ni bahan celaan sesudah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Jangan ada seorang pun cela sahabat-sahabat aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan demikian. Kemudian barang siapa yang menyukai mereka, dengan tulus aku pun mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Siapa-siapa yang mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, aku pun cintai orang yang mencintai sahabat-sahabat aku. Wa man abghadahum fabibughdhi abghadihim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fabibughdhi abghadahum, yang menyebabkan timbul kebencian aku dengan kebencian yang kamu lakukan pada sahabat-sahabat aku ni. Wa man adahum faqad adani. Siapa-siapa yang menyakitkan sahabat-sahabat aku, seumpama dia sedang menyakitkan aku. Wa man adani faqad adallah. Siapa-siapa yang menyakitkan aku, seumpama dia sedang menyakitkan Allah. Wa man adallah yushiku an yu'khadhah. Siapa yang menyakitkan Allah, bererti di waktu tersebut
dan dia menyakiti Allah, maka dalam masa yang tertentu Allah Subhanahu wa taala akan mengazabkannya. Itu disebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kamu mula menyakitkan sahabat-sahabat aku, maknanya kamu sakitkan aku. Bila kamu sakitkan aku, artinya kamu menyakitkan Allah. Bila kamu menyakitkan Allah, maka tunggulah masa Allah turunkan bala pada kamu. Bila masa saja akan datang yang disebut dengan ketentuan Allah dalam urusan yang kamu kerjakan itu. Akan ada orang yang cela sahabat-sahabat Rasulullah. Dia sebut macam-macam gaya pada sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat ni tak boleh pakai. Sahabat ni boleh pakai. Dia boleh sebut demikian. Macam dia ada ilmu jarah wa ta'dil. Dia lebih hebat daripada sahabat-sahabat tersebut. Siapa-siapa yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya cela yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, bertakwalah kamu pada Allah dalam urusan sahabat-sahabat aku. Jangan kamu rasa kamu ni lebih hebat daripada sahabat-sahabat aku. Mereka hidup di zaman Rasulullah. Mereka diterbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kamu hina sahabat-sahabat aku. Artinya kamu sedang menyakitkan aku, menyakitkan Allah. Siapa yang menyakitkan aku, menyakitkan Allah, bila-bila masa saja dia akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasuluhu. Siapa-siapa yang menyakitkan Allah dan juga Rasulnya. Kemudian dalam keadaan demikian, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang ni dilaknat oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Jangan menyakitkan Allah. Menyakitkan Allah lagi bagaimana? Kamu ambil nikmat-nikmat Allah, kamu terima segala nikmat Allah, kemudian kamu buat maksiat dengan nikmat yang Allah telah kurniakan pada diri kamu tersebut. Ini menyakitkan Allah. Ini menyakitkan Allah dalam hidup kamu. Dalam hidup seseorang ni, bila seseorang yang dia terima nikmat Allah, kemudian dilawan Allah dengan nikmat tersebut, maknanya kamu menyakitkan Allah. Demikian juga kamu menyakitkan Rasul. Sambut Rasulullah, selawat pada Rasulullah. Dalam masa yang sama juga kamu hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama juga kamu tolak perjuangan Rasulullah. Kamu menyakitkan Rasul. Jangan jadi demikian. Ada orang kita sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat pada Rasulullah bila sampai musim Maulud dan sebagainya. Tapi bila kita kata, jom kita ikut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jawab, tak boleh Ustaz. Saya tak boleh nak ikut yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Masyarakat majmuk disebut demikian. Saya tak boleh ikut yang diajar oleh Rasulullah. Kenapa tak boleh ikut yang diajar oleh Rasulullah? Saya rasa tak sesuai zaman sekarang. Zaman Rasulullah tu zaman kuno disebut demikian. Zaman saya ni zaman moden sikit. Allahu Akbar. Orang ni orang yang menyakitkan Allah dan juga Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita termasuk di kalangan demikian. Allah Subhanahu wa taala sebut, orang ni wa a'adda lahum azaban muhina. Bagi mereka ini azab yang amat pedih yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka ini. Ketika zaman jahiliah, apabila berlaku satu perkara yang tidak disukai mereka, mereka akan mengutuk dan mencela zaman yang mereka lalui. Ini zaman jahiliah itu begitu. Ramai di kalangan mereka demikian. Mereka menyandarkan perbuatan Allah kepada zaman, sedangkan Allah Ta'ala mencipta semua tersebut. Dia sebut, ni semua ni kerana berada pada zaman tersebut lah. Kalau tak berada pada zaman itu, kita tak akan jadi macam ni, katanya mereka. Padahal Allah yang menciptakan masa tersebut. Allah melarang keras terhadap amalan kebiasaan masyarakat jahiliah ini. Perangai orang jahiliah ni jangan. Jadi ayat ini juga bersifat umum, yang mana segala bentuk dan perkara yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaan dan hinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama erti dengan perbuatan menyakiti, mencela dan menghina Allah. Sebegitulah sebaliknya. Allah jadikan demikian. Kemudian Allah sambung lagi, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan Allah sambung, dan orang-orang yang menyakitkan hati orang mukminin lelaki dan juga orang mukminat perempuan. Bila Allah Subhanahu wa taala
jadikan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Allah menyakit bila ada di kalangan orang Islam yang menyakitkan hati orang-orang soleh, yang lelaki maupun orang soleh, salihat di kalangan perempuan, bighairi maktasabu, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pun pada mereka. Kamu sengaja nak sakitkan hati mereka. Mereka sebut ni bukan ustaz-ustaz ni, bukan ulama-ulama ni, ni penunggang-penunggang agama. Istilah yang mereka gunakan. Orang ni faqadih tamalu buhtanan wa isman mubina. Mereka sedang menanggung yang disebut dengan satu penghinaan. Faqadih tamalu. Mereka sedang menanggung yang disebut dengan satu penghinaan, buhtanan, dan menanggung yang disebut dengan kecelakaan dalam hidup mereka, wa isman mubina, dan dosa yang besar yang Allah jadikan dalam hidup mereka ini. Satu ancaman pada orang yang buat tuduhan kepada orang mukmin. Mana-mana orang yang suka menuduh orang mukmin. Orang mukmin tu tak buat benda apa-apa pun, tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Orang yang demikian, mereka tidak melakukan sesuatu yang sebagaimana yang dituduh. Yang ini terjadi di kalangan manusia ini. Yakni merupakan satu kedustaan yang benar bila mengejek-ngejek orang-orang mukmin dan mukminat dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Yang tujuannya ialah untuk mencela, untuk mendiskreditkan mereka. Orang-orang yang paling banyak terkena ancaman ini adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian kaum Rafidah, kaum yang melampau ini sendiri. Kaum Rafidah adalah orang yang mendiskreditkan para sahabat dan mencela mereka. Kaum-kaum yang demikian. Mereka padahal Allah Ta'ala sendiri telah membersihkan mereka daripada hal tersebut. Orang-orang tersebut telah menyifatkan para sahabat dengan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diberitakan oleh Allah tentang mereka. Allah Ta'ala telah memberitakan bahawa dia telah reda terhadap kaum muhajirin dan kaum ansar, serta memuji sikap mereka tersebut. Allah puji kaum ansar dan juga muhajirin. Tapi orang puak-puak Rafidah ni, dia akan cari jalan untuk nak mengejek, cari jalan untuk nak mendownkan, menjatuhkan nama baik orang-orang yang saleh sebegini. Akan tetapi sebaliknya, orang yang jahil lagi bodoh itu mencela para sahabat, menjatuhkan maruah mereka, serta mengejek-ngejek mereka dengan hal-hal yang para sahabat tidak pernah melakukan sama sekali dalam perkara demikian. Ini terjadi ni di kalangan kita pun sama juga. Kadang-kadang alim ulama itu tak buat apa-apa pun, tapi dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Orang yang demikian, pada hakikat mereka sendirilah yang terbalik akal sihatnya, kerana mencela orang yang terpuji dan memuji orang yang tercela. Qala Abu Daud, haddatsana Al-Qanabi, haddatsana Abdul Aziz, yakni Ibnu Muhammad anil A'la an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qil ya Rasulullah mal ghaibah? Qala dhikraka akhaka bima yakrahuhu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad buhtah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa yang dimaksudkan dengan mengumpat itu ya Rasulullah? Mal ghaibah? Ghaibah itu apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu menyebut sesuatu tentang saudara kamu terhadap apa yang dia benci untuk mendengarnya. Dia sendiri tak suka. Benda tu benda ada pada diri dia. Tapi bila kamu sebut, dia dengar, dia tak suka benda tersebut. Dia sakit hati. Qila akfar aita in kana fi akhi ma aqul. Lalu sahabat tanya balik Rasulullah, kalau saya sebut benda yang betul-betul ada pada diri dia, macam mana ya Rasulullah? Benda tu benda yang ada, tapi saya sebut in kana fihi ma taqul. Rasulullah jawab, kalau sekiranya apa yang kamu sebut tu memang ada pada diri dia, faqad irtabtah. Itulah yang dimaksudkan dengan ghibah. Ghibah ni maknanya mengumpat di kalangan kamu. Wa illam yakun fihi ma taqul, yang kalau sekiranya kamu sebut satu benda yang tak ada pada dia, tak ada pun benda tu pada dia, yang kamu sengaja ada-adakan untuk diri dia, faqad buhtah. Itu tanda kamu memfitnah pada dia, membuat tuduhan yang tak betul pada diri dia. Dosa, dua-dua berdosa.
Dua-dua dilarang dalam Islam. Sama ada kamu sebut benda yang dia suka, benda yang dia tak suka. Kamu sebut benda tu ada pada dia, kamu sebut juga. Tanda kamu mengumpat. Kalau benda tu tak ada, tiba-tiba kamu ada-adakan untuk dia, itu tanda dalam keadaan demikian faqad buhtah. Itu yang disebut dengan fitnah, tuduhan yang kamu lakukan pada mereka sebut. Allahu Akbar. Kemudian hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Qutaibah, daripada Ad-Darawardi, kemudian Imam bahawa hadis ini digambarkan oleh, disebut qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Salamah haddatsana Abu Quraib haddatsana Muawiyah bin Hashim an Umar bin Anas an Ibni Ubay Malqiyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ayyur riba arba indallah ayyur riya arba indallah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala arba الربا عند الله استحلال أرادوا أمر المسلم ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Abu Hatim mengatakan telah menceritakan pada kami, Ahmad bin Ibnu Salamah telah menceritakan pada kami, Abu Quraib telah menceritakan pada kami, Muawiyah Ibnu Hisham daripada Amr bin Anas, daripada Ibnu Mulaikah, daripada Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, riba apakah yang paling parah di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, ayyur riba arba indallah. Riba apakah yang paling dibenci di sisi Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu sahabat-sahabat jawab, Allah dan juga Rasulullah yang lebih mengetahui. Ada juga ke riba yang paling dibenci oleh Allah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, riba yang paling berat, arba riba indallah, riba yang paling berat di sisi Allah ialah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Istihlal imdimri'in muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, riba yang paling berat bila kamu mula menjatuhkan maruah seorang muslim. Itulah dosa yang berat yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa qara'a, lalu Rasulullah baca, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minat, dan orang-orang yang menuduh orang mukmin yang baik dan mukminat yang baik dengan wal mu'minat bighairi maktasabu, dengan satu tuduhan yang dia tak buat benda demikian, dia tak lakukan perkara demikian. Faqad ihtamalu buhtanan, orang ini dia akan menanggung menyakit dalam keadaan yang dia tuduh dengan satu benda yang tidak ada, dia memikul kebohongan dan juga dosa yang paling nyata dalam hidup dia. Wa ithman mubina, dosa yang paling nyata dalam kehidupan masing-masing ini sendiri. Ini kita kena faham di kalangan kita. Jangan ada di kalangan kita ni menyakitkan orang-orang yang saleh. Lebih-lebih lagi lah orang tersebut, orang yang paling saleh di kalangan kamu, orang yang paling taat pada Allah di kalangan kamu. Tiba-tiba kamu buat satu tuduhan-tuduhan yang dia tak sepatut langsung. Kamu tuduh dia makan rasuah 90 juta, misal contohnya. Kamu tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang tak sepatutnya, yang kamu tuduh tadi dalam hidup kamu ini. Maka inilah di antara dosa-dosa yang besar yang telah kamu lakukan dalam kehidupan kamu sebagai seorang mukmin dan juga seorang mukminat yang baik. Kamu tak akan berlaku perkara yang sedemikian rupa dalam kehidupan kalian ini. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan dan kerahmatan daripada dua ayat yang kita belajar ini. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang nanti, kita akan mula cerita tentang hijab apabila berada di luar rumah dalam keluarga kita. Bagi orang perempuan, jangan sekali-kali kalian tertinggal daripada memahami kenapa Islam suruh kita berhijab dan Islam suruh kita menutup aurat. Kerana banyak sebab yang Allah susun dalam surah Al-Ahzab ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan dalam pertemuan kita pada masa yang terbaik ini sendiri. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah